Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 29 Mac 2021 bersama saya Ghazari Afindi dan rakan penyampai. Dan saya Marzela Sigai, ini antara tajuk-tajuk utama malam ini. Cadangan Taman Buaya Semarahan diterima baik, namun keselamatan pengunjung perlu menjadi keutamaan. Seorang lelaki ditemui rentung dalam insiden kebakaran yang membabitkan 5 kediaman di Jalan Tiong Hua Sibu. Cadangan pemberian vaksin di zon merah terima respon positif. Meskipun idea untuk menjadikan buaya sebagai salah satu tarikan baharu di Semarahan adalah sangat baik, namun keselamatan pengunjung perlu menjadi keutamaan pihak bertanggungjawab. Kini, kerja-kerja penangkapan buaya-buaya ganas di Semarahan juga masih aktif dijalankan bagi memastikan keselamatan nelayan yang bergantung kepada hasil pencarian di sungai yang terjaga. Pasti sambil ya kita berfikir sama ada kita dapat menghasilkan sesuatu daripada buaya. Jadi kita nak menunjuk kepada kerajaan negeri untuk satu park yang dikatakan zon buaya lah, untuk kita merenakan buaya secara komersial atau semi komersial, di mana orang kampung boleh mencebur diri dalam bidang tersebut untuk kulit dan daging lah. Kerajaan negeri bersama Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC kini dalam peringkat perbincangan bagi merealisasikan sebuah taman buaya bertaraf antarabangsa sambil menggunakan maklumat daripada nelayan-nelayan di sekitar Semarahan. Ketua Pegawai Eksekutif SFC, Zulkifli Muhammad Atun turut menyuarakan pendapat sama di mana pengunjung perlu terlebih dahulu dimaklumkan mengenai prosedur keselamatan. Jadi dengan seandainya mereka perlu pergi ke tempat yang pernah ada macam tarikan pelancongan, tarikan buaya sebagai pelancongan, jadi kita boleh aturkan visit lah, supaya mereka dapat lebih tahu lagi macam ni buaya tu dipamerkan, digunakan untuk menarikkan pelancong. Tapi yang penting sekali lah, walaupun buaya itu adalah memang disarankan, tapi yang penting adalah safety of the people visiting. Niat buaya yang mesti diutamakan. Mereka lah antara penyedia sumber makanan negara termasuk sumber protein utama. Mereka jualah yang bertarung nyawa menempuh badai ombak. Itulah pengorbanan mereka yang bergelar nelayan. Menyedari jerih payah yang dilalui golongan nelayan dari Kampung Beladin dekat pusat disantuni pelbagai kemudahan serta bantuan. Ikuti laporan khas disediakan Khairul Zarif mengenai penempatan nelayan di kawasan luar bandar. Kita di sini memang terkenal sebagai kawasan nelayan terbesar di Sarawak dan banyak membekalkan ikan kepada negeri Sarawak, terutamanya di Bandar Kuching, Serikay dan Sibu. Kita mempunyai lebih kurang 1,000 orang nelayan di kawasan ini yang sangat adventurous lah dan berani menukai laut dalam dengan mengusahakan bot pukat tunda komersial C1, C2, C3 dan sebagainya yang laut dalam, bot laut dalam. Dan mereka ini banyak menyumbang lah dari segi pembekalan ikan untuk negeri Sarawak. Apa yang jelas, golongan nelayan di Beladin diberi bantuan kediaman yang baik dan selesa, di mana untuk fasa pertama, sebanyak 68 unit daripada 271 unit rumah mampu milik telah pun sedia dibina. Dan apa yang penting, bekalan elektrik dan air juga telah siap sepenuhnya untuk fasa pertama ini. Kita berterima kasih kepada kerajaan. Projek penempatan nelayan iaitu mendirikan rumah untuk masyarakat nelayan. Kita telah melaksanakan fasa pertama daripada 271
unit yang dirancangkan setakat ini 68 unit lah siap untuk disediakan untuk masyarakat nelayan memohon daripada pihak kerajaan. Orang berbudi, kita berbahasa. Sudah tentu segala usaha yang baik pasti mengukir senyuman. Banyaklah. Saya kata memang kita memang terima kasih dengan YB lah. YB ya. Kita dengan kampung tu. Semenjaknya jadi wakil tu. Ini juga merupakan usaha Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng untuk membantu masyarakat di kawasan luar bandar. Sedikit demi sedikit pembangunan kini dapat dilihat. Semuanya untuk kemudahan semua. Lagi perkembangan dalam negeri, seorang lelaki ditemui rentung dalam insiden kebakaran yang membabitkan 5 kediaman di Jalan Tionghoa Sibu. Mayat mangsa ditemui ketika anggota bomba melakukan operasi pemantauan susulan di dalam rumah pertama yang terbakar. Kebakaran melibatkan 5 buah rumah jenis tidak kekal di mana 4 daripadanya terbakar 100% dan sebuah lagi terbakar 50%. Sebaik menerima panggilan kecemasan pada 1.55 pagi, sepasukan anggota dari Balai Bomba Sibu dan Sungai Merah bergegas ke lokasi kejadian. Menurut maklumat awal berpunca daripada rumah yang tempat mangsa dijumpai. Bermula di rumah tempat mangsa dijumpai dan merebak ke blok sebelah yang jaraknya dalam 1 meter dari blok sebelah. Dan blok hadapan terjejas lah untuk bahagian bumbung dalam 20% lah dan kita telah padamkan semualah. Dan untuk anggaran kemusnahan kebakaran untuk blok 1 dan blok 2 dalam 95% lah. Yang selainnya yang untuk blok 3 yang terbakar tu kan terjejas bumbung lah dalam 20% lebih kurang. Operasi itu turut dibantu Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Sarawak Energy. Jumlah kerugian dan punca kejadian juga masih disiasat dan operasi ditamatkan sepenuhnya pada jam 7.50 pagi. Individu yang ingin ke Bintulu dikenaki membuat ujian saringan PCR COVID-19 dan mengemukakan keputusan itu sekurang-kurangnya 3 hari sebelum memasuki daerah Bintulu. Ahli Parlimennya Datuk Seri Tiong Kin Sing berkata, bagi tujuan itu beliau mencadangkan Jawatankuasa Bencana Negeri JPBN Sarawak mewajibkan setiap individu yang memasuki Bintulu menjalani ujian PCR bagi mengekang peningkatan kes. Keputusan ujian itu juga katanya hendaklah dikemukakan kepada pihak polis bagi memohon permit perjalanan atau rentas daerah atau negeri. Selain perlu menjalani perintah kuarantin sehingga keputusan mengesahkan mereka negatif daripada jangkitan COVID-19. Bintulu merupakan kawasan yang selalu dikunjungi, terutama mereka yang mencari pekerjaan. Kegagalan itu jelas tiong lagi akan menyebabkan banyak sektor dan industri ditutup termasuk lebih banyak kes jangkitan atau kematian. Kita ikuti perkembangan COVID-19 di Sarawak. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS pada Isnin melaporkan penamatan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di Kampung Bintawa Ulu dan Tengah. Ini berikutan keputusan saringan kedua tidak mendapati sebarang kes positif yang baru. Pada masa sama, JPBNS turut melaporkan 211 kes pulih melebihi kes baru COVID-19 iaitu 192 kes dikesan di Sarawak. Manakala 2 kematian melibatkan warga emas di Miri dan Bintulu. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan satu lagi kluster baru iaitu kluster Taman Vista Grow Sri Aman. Kluster ini dikesan di kawasan perumahan di Taman Vista Grow Bandar Sri Aman. Sebanyak 9 kluster yang melaporkan terdapat penambahan kes manakala 24 kluster lagi tidak ada penambahan kes. Berkenaan status daerah pula, daerah Kanowit telah bertukar status daripada status kuning kepada status jingga. Sementara itu, buat pertama kali Kementerian Kesihatan KKM merekodkan jumlah kes 3 angka dengan 941 kes baharu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 933 daripada 941 kes merekodkan membabitkan jangkitan tempatan dengan 653 warga negara, 280 warga asing
dan 8 kes lagi membabitkan kes import. Kata Dr. Nur Hisham, kali terakhir KKM merekodkan kes 3 angka pada 9 Disember tahun lalu. Pada masa sama, sebanyak 1,097 pesakit sembuh direkodkan. KKM juga merekodkan 5 kes kematian melibatkan 4 warga negara dan seorang bukan warga negara. Manakala seramai 166 pesakit berada di unit rawatan rapi dan 73 lagi memerlukan bantuan alat pernafasan. Seterusnya, golongan warga emas, orang kurang upaya dan golongan kronik yang dikategorikan dalam fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan mula menerima suntikan vaksin bermula 19 April ini. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 kebangsaan, Khairi Jamaluddin, notis janji temu bagi suntikan akan diberikan mulai 5 April ini. Ini bermakna notis akan diberikan 2 minggu awal sebelum tarikh janji temu menerusi aplikasi MySejahtera, panggilan telefon atau sistem pesanan ringkas. Sementara kita menunggu golongan tersebut berdaftar dengan MySejahtera dan juga sementara kita cuba meyakinkan mereka untuk berdaftar, kita bila bekalan vaksin sudah mencukupi, kita akan mendahulukan mereka yang sudah daftar di bawah fasa ketiga. Setakat 28 Mac, kira-kira 2 juta individu dalam golongan fasa kedua telah berdaftar menerusi MySejahtera daripada sasaran 9 juta orang. Sementara itu, kerajaan masih mempertimbangkan kemungkinan penetapan tarikh akhir pendaftaran untuk mendapatkan vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Buat masa ini, cadangan tersebut sedang dipertimbangkan dan sekiranya kita dapati bahawa cadangan tersebut boleh memberi kesan yang positif kepada jumlah pendaftaran, maka kita akan buat pengumuman kelak. Vaksin, salah satu kaedah untuk mengawal pandemik. Ia juga antara cara yang terbaik untuk melindungi masyarakat daripada COVID-19. Sehingga kerajaan dicadang untuk mendahulukan mereka yang berada di zon merah. Wajar atau tidak? Menerusi tinjauan TVS, rata-rata bersetuju sekiranya ia dilaksanakan. Pemvaksinan di kawasan merah, memang zon merah memang sepatutnya dipolah dengan cepatlah, prioriti lah sebenarnya. Sebab kawasan merah potensi menularnya tinggi. Memang patut dipolah dekat zon merah sebab untuk mengelakkan daripada macam virus yang merebak lagi. Memang patut pun kita ambil vaksin supaya semua kita berada dalam keadaan selamat. Vaksin harus dipolah di zon merah untuk keselamatan rakyat Malaysia lah. Sebab ya untuk senang kata untuk semua rakyat lah. Maka berjangkit dengan orang lain lah. Untuk macam orang yang berbisnes boleh memulakan bisnes macam biasalah. Sebabnya zon merah tu susah sikit. Macam orang takut nak keluar nak. Bagi mengelakkan penyakit COVID tu berjangkit lagi bah. Itu lebih bagus lagi. Kalau vaksin ini dipolah tempat itu zon merah, okey, dia orang semua sama mau semua. Perlu, amat perlulah. Sebab kawasan ni dia macam terinfek yang sangat perlu dibenteras dengan cepatlah sebelum dia merebak ke kawasan-kawasan lain. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Kita ke perkembangan seterusnya. Semua rakyat diseru untuk berganding bahu menunaikan tanggungjawab melindungi diri dan masyarakat menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Demikian titahyan di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah sempena pelancaran program pemerkasaan komuniti pada Isnin. Usaha melawan pandemik COVID-19 wajar digalas menerusi kerjasama semua pihak. Ini termasuk kerjasama antara kerajaan dan rakyat serta melalui semangat setiakawan yang erat dari seluruh rakyat. Beta menaruh sepenuh keyakinan berbekalkan ikhtiar serta usaha kita semua menerusi program kemerkasaan komuniti dan program vaksinasi kebangsaan akan membolehkan kita bangkit semula bersama seiring dan sehaluan membina masa hadapan yang lebih gemilang buat negara yang kita cintai ini.
Negara berjaya melandaikan lekuk peningkatan kes harian hasil usaha gigih pelbagai pihak serta kerjasama erat seluruh rakyat Malaysia ketika mula dilanda gelombang pertama pandemik COVID-19 pada awal tahun lepas. Namun pada tahun ini, negara dikejutkan dengan peningkatan mendadak kes jangkitan COVID-19 yang telah membawa cabaran getir kepada petugas barisan hadapan dan fasiliti kesihatan negara. Justeru, baginda menyambut baik usaha kerajaan dalam rangka program pemerkasaan komuniti dan usaha gigih membawa vaksin yang berupaya melindungi rakyat. Mainkan peranan seolah-olah anda juga seorang frontliner. Itu merupakan kaedah atau pendekatan terbaik bagi menangani penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan komuniti. Sehingga vaksin COVID-19 dapat mencapai sasaran ditetapkan, negara masih mengharungi suatu tempoh yang sukar dalam memerangi wabak itu kerana bilangan kes masih tinggi walaupun kes positif baharu kini semakin menurun. Usaha mengekang penularan wabak COVID-19 tidak akan dapat mencapai matlamatnya sekiranya tidak didukung oleh setiap lapisan masyarakat. Justru program pemerkasaan komuniti ini adalah senjata yang kita ada dalam usaha untuk bersama-sama membendung penularan virus COVID-19 ini. Usaha ini juga selaras dengan strategi dalam dasar perpaduan negara untuk memperkasakan institusi keluarga dan komuniti yang telah saya lancarkan pada 15 Februari yang lalu. Kerajaan menyasarkan sekurang-kurangnya 80% penduduk dewasa di Malaysia menerima suntikan vaksin COVID-19 menjelang Februari 2022 untuk mengurangkan penularan wabak tersebut. Pelbagai isu dan cabaran semasa menghadapi COVID-19 dihadapi oleh komuniti juga memerlukan pendekatan kolektif yang inovatif dan kreatif. Kepimpinan komuniti yang merupakan tulang belakang dalam sesebuah komuniti, contohnya penghulu, ketua kampung, ketua-ketua agama, ketua rumah panjang, jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung, jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung persekutuan, jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung orang asli dan lain-lain pemimpin masyarakat perlulah digerakkan bagi bersama-sama menjayakan usaha ini. Bertingkat keupayaan pengurusan serta pemantauan projek JKR, sistem J10 JKR dijangka bakal merevolusikan kaedah kerja konvensional melalui pendigitalan penggunaan borang dan kaedah kerja. Pembaharuan ini merangkumi pelbagai aspek dan akan digunakan di semua pejabat JKR seluruh negara. Pembaharuan ini juga merangkumi pelbagai aspek termasuk meningkatkan infrastruktur serta mentransformasi proses pengurusan JKR sedia ada melalui pelaksanaan solusi ICT yang lebih komprehensif. Skop sistem J10 ini bermula daripada penerimaan projek oleh JKR sehingga ianya diserahkan pada kementerian dan agensi pelanggan. Kesemua maklumat dalam sistem J10 ini akan dilaksanakan mengikut proses aliran kerja bermula dari fasa perancangan, reka bentuk, perolehan, pembinaan sehinggalah kepada penyerahan. Tambah Fadilah, sistem ini juga diintegrasikan dengan sistem-sistem daripada agensi di luar JKR selain mewujudkan perkongsian maklumat efektif dan terkini melalui peranti mudah alih seperti telefon pintar. Maklumat yang dikemas kini di dalam sistem J10 boleh terus diterjemahkan secara ringkas melalui paparan dashboard bagi tujuan pemantauan projek dan boleh menjana big data bagi tujuan penambahbaikan penyampaian perkhidmatan di masa hadapan. Sebagai bonus, saya dimaklumkan site diary juga boleh dikemas kini melalui telefon bimbit semasa kerja pengawasan di tapak. Seterusnya, kenyalang Gold Card KGC yang diperkenalkan oleh Kementerian Kebajikan Kesejahteraan, Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK mendapat sambutan saban tahun. Ia diakui sangat memberi manfaat kepada penerimanya. Antara manfaat yang diterima pemegang KGC adalah bantuan ihsan kematian BIK, diskaun rebat dan lain-lain kemudahan daripada pelbagai organisasi dan sektor komersial. Saya minta ini BIK
Dalam 3 bulan dia approve keluar. Hari ini saya sudah terima cek ini. Ini duit dapat tolong saya keluarga saya untuk kebumian, macam bikin dia punya coffin lah, beli coffin lah, atau transportation semua. Kerana kadang-kadang suddenly happen kematian, kita ekonomi mampu untuk ini. Ini satu step yang bagus untuk semua orang. Kemudahan yang disediakan menerusi kad tersebut, salah satunya adalah menikmati diskaun di merchant-merchant yang terpilih. Selain dari waris kepada pemegang Gold Card mendapat bantuan ihsan kematian sebanyak RM3,000 sekira pemegang kad telah meninggal dunia. Kenyalan Gold Card tu setiap hari akan ada orang yang mendaftar sebab sekarang tu menggunakan sistem online. Sistem online which orang lebih mudah lah. Daknya boleh daftar di sini-sini aja. As long as daknya ada mobile phone yang ada data connection, daknya boleh daftar di sini-sini dan insya-Allah daknya akan dapat kad lepas ya. Setakat 26 Mac 2021, jumlah pemohon KGC adalah seramai 202,722 orang. Ia mewakili 64.35% daripada 315,000 jumlah keseluruhan warga emas di Sarawak. Sementara itu, bagi permohonan BIK pula adalah sebanyak 1,862 untuk tahun 2020. Setakat 1 Januari 2021 sehingga 26 Mac 2021, sebanyak 973 permohonan BIK telah diterima. Ini menjadikan jumlah kesemuanya 2,835 dengan peruntukan 6.9 juta. Populasi warga emas di Malaysia menjelang 2030 dianggarkan 14% yang berusia 60 tahun ke atas dan Sarawak dianggarkan mempunyai 16% iaitu 526,000 orang tua menjelang tahun 2030. Untuk itu, pelbagai inisiatif telah diwujudkan bagi memberi manfaat kepada golongan ini. Laporan Salasia Safian bersama jurukamera Zain Hashim, TVS Kuching. Malaysia dan Singapura telah memutamatkan sejumlah 320.3 juta ringgit sebagai nilai bayaran balik kepada negara Republik itu pada 31 Disember tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed dan Menteri Pengangkutan Singapura Ong Ye Kung mengesahkan perkara itu dalam satu kenyataan pada Isnin. Ini susulan tindakan Malaysia membatalkan perjanjian dua hala bagi projek kereta api berkelajuan tinggi HSR yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura. Nilai berkenaan merangkumi penyelesaian penuh dan akhir berkaitan dengan pembatalan perjanjian tersebut. Kedua-dua negara mencapai persetujuan ke atas nilai pampasan berkenaan susulan pengesahan oleh Kerajaan Malaysia. Untuk rekod, pembinaan projek HSR telah ditangguhkan sebanyak 2 kali sejak perjanjian itu dimeterai pada Disember 2016 dengan kos keseluruhan dianggarkan 110 bilion ringgit dengan laluan sepanjang 350 kilometer. Utama TVS memaparkan berita-berita yang sahih dan juga tepat. Baik, dalam perkembangan seterusnya, sebut sahaja Ziana Zain, Jamal Abdillah, Zamani, Francisca Peter dan Flybats. Semua pasti tahu mereka inilah wajah yang mewarnai arena muzik tempatan sekitar tahun 80 dan 90-an. Itulah cabaran buat peserta-peserta TV Stars minggu ini, di mana mereka akan mempersembahkan lagu-lagu hits daripada tahun 80 dan 90-an pada konsert minggu kedua esok. Jasper yang akan membawa lagu syair Si Pari-Pari, nyanyian Zamani, ternyata bertuah apabila mendapat pesanan khas daripada Zamani sendiri. Korang semua jangan lupa saksikan persembahan hebat Jasper dalam konsert TV Stars di saluran Astro 122 dan My Free View.
Valerie juga apa kurangnya. Penyanyi asal lagu Sekadar di Pinggiran iaitu Francisca Peter turut melahirkan rasa teruja untuk menyaksikan Valerie beraksi. I'm excited that Valerie Thiam is singing my song Sekadar di Pinggiran for TV Star's upcoming concert. Check Valerie out on TV Star's Astro Channel 122 and My Free View. Kesemua 6 peserta The Dream Team iaitu Ika, Lead B, Jasper, Jali, Valerie dan Shane telah diberi tugasan lagu sejak minggu lepas. Terdapat juga antara mereka yang menghadapi kesukaran ketika sesi latihan. Lead B misalnya yang kelihatan sedikit beremosi dalam kelas guru vokal Dewi Seriesta. Namun Lead B telah pun diberi kata-kata semangat. Apa yang lebih mendebarkan, konsert minggu kedua TV Stars esok bakal menyaksikan penyingkiran. Apakah si pengantin baru iaitu juri tetap Ernie Zakri akan lebih pemurah dengan penilaian dan pemberian markah? Sama-sama kita nantikan pada konsert kedua TV Stars esok pada jam 8.30 malam. Peningkatan dalam penganjuran kejohanan sukan elektronik ataupun e-sukan dapat mengasah bakat serta kemahiran pemain baharu. Bagi merealisasikan perkara tersebut, lebih banyak fasiliti akan disediakan bagi memudahkan latihan intensif dijalankan. Ia juga merupakan antara persediaan para belia Sarawak untuk bersaing dalam acara Sukan Malaysia Sukma Johor 2022. Kita akan menganjurkan sesi latihan di Virtual Park ni di kawasan mini e-sport hub di atas untuk atlet-atlet kita bersama-sama menjalani latihan dengan jurulatih masing-masing. Juga kita ada tengah dalam perancangan untuk membangunkan pusat fasiliti untuk penginapan para atlet dan pengunjung di mini e-sport hub ni yang akan terletak berdepan dengan Division Park, iaitu pembangunan e-sport hotel yang pertama sekalinya ada di Malaysia. E-sukan telah menjadi fenomena global seiring dengan kemajuan teknologi dan komunikasi terkini. SESA turut menyasarkan pingat emas dalam Sukan Si Hanoi 2021 yang mempertandingkan 8 kategori permainan atas talian terbaharu selepas menyaksikan pencapaian cemerlang sukan elektronik dalam Sukan Si Manila 2019. Penganjuran Piala e-sports ADUN N16 Muara Tuang juga merupakan salah satu platform bagi mencungkil bakat-bakat terpendam belia di Sarawak, khususnya di kawasan Samarahan, selain meneruskan usaha membangunkan dan mengembangkan ekosistem e-sukan ke arah yang lebih positif dan inklusif. Kejohanan kali ini menyaksikan 96 pasukan telah menghantar penyertaan mereka bagi membolot habuan lumayan bernilai RM1,200 dengan piala pusingan, trofi beserta medal. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Saya Kazari Afindi. Dan saya Marzela Sigais. Salam hormat dan jumpa lagi. Selamat malam.